Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang tidak mampu kita hitung banyaknya nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat hidup, di mana hidup itu kita mengetahui dari pengetahuan Allah bahawa hidup ni adalah penceritaan Allah. Bukan hidup tu makna kita memiliki hidup, tetapi hidup itu adalah ada hidup menceritakan keesaannya, cerita-ceritanya. Jadi itu yang harus kita fahami. Bukan hidup ni pinjaman. Kalau pinjaman kita nak kena ganti, tak mampu kita nak ganti. Jadi hidup ni adalah penceritaan dia. Hidup ni bukanlah hidup tu banyak. Hidup tu esa, dia tunggal. Sifatnya esa, tunggal. Jadi kudrat pun kudrat dia, kehendak pun kehendak dia, ilmu pun ilmu dia, penglihatan dia, semua sekali. Lahul mawjud, semua yang wujud adalah tak lain adalah dia. Semuanya bukannya banyak, tapi dia tunggal esa. Itu yang harus kita fahami. Bila kita fahami, kita akan melihat sekeliling kita ini semua adalah penceritaan Allah. Jadi kita akan merasa tenang sebab kita tahu itu penceritaan dia. Selagi kita ada keakuan diri, kita akan hilangkan. Sebab keakuan diri itulah menyebabkan kita berada di dalam kerugian, ataupun berada di dalam kelang kabut, ataupun berada di dalam kecemasan. Kita akan menjadi huru hara. Kita tidak tenteram sebab ada keakuan diri lagi. Tapi tempat yang tenang-tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang itu adalah tidak ada merasa ada keakuan diri. Maka itu akan dipanggil Allah. Bukan dipanggil Allah, maknanya kita ada dua, tetapi menunjukkan sentiasa dia esa. Panggilan tu panggilan esa, dia dengan diri dia, bukan dua, dia dengan dirinya. Itu menunjukkan bahawa keesaan Allah itu, semua yang kita lihat ni menunjukkan satu jua. Pandangan yang banyak kepada yang satu, pandangan yang satu kepada yang banyak, menunjukkan esa dia je yang ada sebenarnya. Bila kita fahami sebenar-benar kaedah ataupun skill ni tadi, baru kita faham bahawa tak lain tujuan kita ni Allah hidupkan adalah la ilaha illallah. Tak ada kita ni, menunjukkan sebaliknya tak ada. Yang menunjukkan adanya adalah cerita-cerita dia, kisah-kisah dia, af'al-af'al, bentuk-bentuk yang dia nak bentukkan. Semuanya dia. Baik yang kita lihat pentadbiran Allah SWT, siang dan malam pentadbiran dia, tinggi dan rendah, surga dan neraka, apa saja semuanya ada lawan dia. Semuanya Allah ciptakan di bawah pentadbiran Allah. Ke depan kita ni ada kala baik, ada kala kita dapat sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita rasa susah, kadang-kadang rasa gelisah, kadang-kadang kita rasa tenang. Itu semua dia bolak-balikkan oleh Allah. Allah, pentadbiran Allah mufasil, hinggakan yang dalam halus-halus pun dia yang mentadbirkannya. Bukan saja yang luar kita nampak, yang dalam tu dia juga yang mentadbirkan, mufasil, halus-halus. Jadi kita lihat dalam kehidupan kita bahawasanya tak ada lagi nak kita mengaku kan. Setiap satu faat bahasa bapa, setiap satu yang kita tempuh perjalanan itu, perjalanan itu harus ditauhidkan, harus disatukan
menunjukkan cerita dia, bukan cerita kita. Pindah lagi satu bab, Fa'ad bahasa bapa dia bagi satu kekuasaan, satu bab, tetap juga kita mengesakan wa ila rabbika farghab. Tetap hala tuju kita kepada Allah Subhanahu. Itu yang nak dinilai. Tapi kalau kita tak faham, susahlah nak diceritakan. Kita tetap lagi rasa keakuan diri kita, nak tu, nak ni. Jadi kegelisahan akan berlaku pada diri kita. Kita tidak akan rasa cukup. Kita akan berasa tidak tenang di dalam keadaan itu. Tetapi kita pura-pura je buat tenang. Sebenarnya kita tak dapat jalan tenang yang sebenar-benar. Jadi jalan yang tenang sebenar-benar tidak lain penafian la ilaha illallah betul-betul dengan kefahamannya sekali. Maka beruntunglah kita bila kita ini diberi kefahaman oleh Allah dari sisi Allah. Allah perkenalkan diri Allah kepada kita. Dengan apa tandanya? Dengan kita tak mahu ada rasa keakuan diri. Itulah maknanya menunjukkan bahawa Allah dah memperkenalkan dirinya kepada kita. Baru kita kenal, baru kita tahu bahawa kita ni bila dah tahu, dah kenal Allah dari sisi Allah, baru kita tahu kita ni tak pernah ada. La ilaha illallah, tak ada kita sebenarnya. Rupanya dulu kita ingat ada. Allah ada, kita ada. Rupanya bila kita dah dikenalkan Allah, rupanya semuanya akulah yang menyusun kehidupan. Kau tak pernah ada. Itu yang berangan-angan kita ada. Pada angan-angan tu yang akan merosakkan kita. Dan bila angan-angan kita berbalah-balah, tak dapat ni kita mengamuk, dapat ni kita tenang. Kita tak tenang dengan Allah Subhanahu. Sebenarnya kita nak tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan dalam kehidupan kita ini. Allah jadikan amsala linnas. Allah Taala kata, aku jadikan kepada manusia ni berbagai-bagai petunjuk ataupun contoh-contoh amsalah. Banyak contoh-contoh Allah jadikan. Semuanya mengalirkan kepada ilahun wahid, menuju kepada mengesakan Allah, menombor satukan Allah. Semua perumpamaan yang Allah jadikan tetap yang menciptakan, mengalirkan kepada Allah. Tak ada satu pun yang di langit, di bumi ni, semuanya itu adalah hak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Tak ada siapa yang boleh mengaku. Kalau mengaku pun macam Fir'aun, berada di dalam keadaan kesesatan. Itu yang nyata. Kerana dia mengaku hak yang Allah ciptakan, dia mengaku dia yang ternyata dia berkata dusta. Dan dia mendengar perkataan dusta daripada datuk nenek dia. Dia mempercayai. Tapi sampai sekarang ada orang mempercayai kedustaan datuk nenek mereka. Jadi kita jangan mendustai hak-hak Allah Ta'ala. Sebab semua yang di langit di bumi hak Allah Ta'ala. Kenapa kita nak dusta, kita kata ada hak selain daripada Allah? Semua Allah Ta'ala kata, baik di langit di bumi, semuanya hak kepunyaan Allah. Semua sekali. Kapal ni kapal tu orang yang ciptakan. Dengan ilmu apa diciptakan? Dan bahan apa yang diciptakan? Kalau kamu kata makhluk yang menciptakan, sebab makhluk hanya cantumkan pun daripada ilmu Allah SWT. Tak ada ilmu lain pun. Jadi kau nak mengaku kenapa? Itulah bila mengaku tu tadi berada kita di dalam kerugian, berada di dalam perangai-perangai akhlak yang buruk. Maka kita menerimalah azab. Tak payah azab di sana. Sekarang ni kalau kita faham, azab tu adalah kita mengaku ada keakuan diri, itu azab. Apatah lagi nak mengaku lain dengan kau lagi. Ni aku punya. Jadi kita ubah kita punya kefahaman kita. Setelah Allah membersihkan kita, menyelamatkan kita dengan pengetahuan yang Allah bagi pada kita di sisi Allah, hingga kita tidak was-was lagi, maka kita menerima hidayah Allah. Inilah petunjuk yang betul-betul huda, petunjuk daripada Allah, supaya kita menafikan setiap apa pun yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita jalankan, yang kita bernafas, itu semua hak Allah. Yakin setiap detik saat nafas kita turun naik, darah yang mengalir, sentiasa kita lazimkan dengan mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Barulah akan datang nanti. Bila kita amalkan cukup, akan datang nanti Allah berikan kemenangan. Apa kemenangan tu? Akan datang karamah. Kalau para nabi, para rasul
dia panggil apa? Mukjizat. Tapi pada bagi kita dia panggil al-maunah ataupun karamah yang lebih tinggi sikit. Sekurang-kurangnya kita mendapat pertolongan Allah. Bila kita tak ada keakuan diri dia je, maka akan datang karamah-karamah. Kita bertindak sesuatu waktu atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Itu karamah. Seperti saya ceritakan benda tahun 80-an dulu Rusia serang Afghanistan kan, tentera-tentera mujahidin dia panggil, Taliban. Tak mampu mereka nak menewaskan. Padahal mereka tak ramai. Kamu satu dunia PBB bercantum untuk lawan, untuk apa, hapuskan tentera mujahidin. Tak boleh. Sebab mereka ni terlalu kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, hingga dia tak takut siapa-siapa. Dia dengan Allah tak ada masalah. Dia dengan Allah kasih. Kerana dia tu peringkat dia adalah peringkat karamah ataupun peringkat digelar wali-wali Allah. Jadi Allah mengisytiharkan siapa saja yang mengganggu wali-waliku, aku isytiharkan perang. Jadi kamu ganggu dia, makna kamu bukan berperang dengan dia, tapi berperang dengan Allah. Allah hantar tentera dia satu je, malaikat habis kau. Belum malaikat-malaikat lain, satu je Allah hantar malaikat. Sayap dia, ujung sayap dia je tutup bumi dah. Jadi kau nak lawan tentera Allah Ta'ala tadi, maknanya Allah Ta'ala isytiharkan wali-wali Allah. Orang yang kenal diri, kenal Allah tu dia bertara wali Allah. Mereka ni tak ada keakuan diri. Wali Allah, kekasih Allah jadi je. Bila jadi kekasih Allah, jangan ganggu. Baik dalam hati kau benci dia pun, kau akan kena nanti. Sebab Allah isytiharkan, bukan saya cakap. Siapa ganggu, siapa usik, siapa tak senang dengan wali-waliku, aku isytiharkan perang. Terpaksa hati-hati kalau kita jumpa wali-wali Allah. Jangan kita cakap dalam hati sembarangan. Foto lah dia ni wali ni. Dia ni apa wali macam ni, foto apa, tak pakaian tak tukar. Jangan. Lagi adalah kau kena nanti kifarah yang Allah Ta'ala nak bagi kau sedar. Sebab kau dah ganggu wali-wali Allah. Tempat tumpuan Allah kat bumi ni adalah wali Allah. Kalau tak ada wali-wali Allah, dah lama Allah hantarkan tadi azab ni. Sebab masih ada wali-wali Allah. Dia ni lah yang mendoakan kepada Allah supaya selamat muka bumi ni. Kau pergi ganggu dia, Allah isytiharkan. Kau ganggu aku. Tadi hadaplah tentera-tentera Allah berupa malaikat tu, boleh? Jadi ingat, jaga betul-betul wali-wali Allah tu. Jangan sampai dalam hati pun kau benci dia. Paling tidak kau diam je. Sebab kau tak faham situasi dia. Dia berbeza-beza wali Allah ni. Kau tak tahu dia bertugas sebagai apa. Ini banyak cerita-cerita tentang kisah-kisah wali-wali Allah. Bagaimana dia ni tadi, dia nampak di luar tu macam dia ni tak pergi solat, tapi sebenarnya dia solat di Masjidil Haram Madinah. Itu kita tak boleh nak kata kenapa dia tak campur. Rasulullah pun tak buat macam tu. Itu kita tak boleh cakap. Sebab Allah bagi kekuasaan pada wali-wali Allah tu tak sama. Cuba juga Allah bagi pada Nabi-Nabi tak sama. Tapi itu semua original daripada Allah. Kau nampak macam dia tak solat sebab sebenarnya dia ada ilmu tapak Adam yang Allah bagi. Selangkah dia ada kat Madinah, dia solat asar di sana. Kau tengok dia macam kat rumah tak pergi, tapi orang nampak dia dekat Mekah, dekat Madinah solat waktu tu. Siap peluk cium semua siap. Dalam satu waktu dia boleh ada dua tempat, tiga tempat. Jangan main-main wali Allah. Kamu tak tahu makam tu, baik-baik diam. Jangan sampai mengata-ngata dalam hati. Kata dalam hati pun dia pun benci pada dia pun dah teruk kamu kena nanti. Sebab Allah yang isytiharkan perang dengan aku. Jangan main-main. Jadi bukan saya nak menakut-nakutkan. Kita jumpa wali Allah, tunjukkan adab-adab kita. Jangan tunjukkan kita punya hebat, aku ada ilmu ni apa. Jangan. Nanti kamu kena nanti. Kamu berniat nak melukai hati wali-wali Allah, konon-konon nak ajar dia bagaimana cara. Padahal dia dah tahu dah semua dah. Nanti kamu kena balik. Jadi bukanlah maknanya wali Allah ni dia cukup semua, tapi hati dia tu selalu dengan Allah. Jadi tumpuan Allah Ta'ala kat muka bumi ni terhadap kekasih dia wali-wali Allah. Engkau nak usiap pula ganggu dia punya apa. Kenalah.
kesedaran Allah bagi. Banyak kisah-kisah ni berlaku di mana orang menghina wali-wali Allah. Sekejap dia kena. Kau dah zalim pada wali aku, kau telah maaf, kau jawab nanti apa yang aku nak buat. Sebab kau dah singgungkan kekasih aku, wali-wali Allah. Mereka ni sentiasa doakan kau selamat. Kau boleh sangka buruk dengan dia, cakap macam-macam dengan dia. Sesatlah itulah. Nanti kamu akan kena balik. Bila kamu dah kena balik, dia bagi sedar. Pasti kena sedar, minta maaf lah. Bukan dia bagi tak sedar, dia bagi sedar. Hati kau telah ada perasaan mengatakan dia tu kotor lah, macam-macam. Kamu nak hina dia, padahal kamu tak nampak segi dalaman dia tu tadi. Ya Allah Ta'ala nak tutup dalaman dia, Allah buat gitu supaya kita bersabar dengan dia. Tengoklah, perhatikan dalam kehidupan kita. Kalau kita nak betul-betul nak dapat kawan terjaga, jagalah perhubungan kita dengan wali-wali Allah. Kenapa saya cakap begitu? Sebab apa? Masih banyak lagi wali-wali Allah di seluruh dunia. Terutama nanti dia akan bai'ah 313 akan bai'ah Imam Mahdi tadi. Dia yang bai'ah. Imam Mahdi pun tak sedar dia siapa, tapi 313 wali Allah ni yang bai'ah. Dia kata nanti dia solat nanti 2 rakaat. Dia solat rakaat, Allah downloadkan ilmu khalifah. Betul, dia kata akulah Imam Mahdi. Baru waktu tu akan kekuasaan demi kekuasaan Islam akan bangun. Sebab Imam Mahdi ni Allah bagi kekuasaan untuk dapat menakluk satu negara dengan satu negara. Dia pergi satu negara, lawan menang. Kebangkitan Islam waktu tu, khalifah tu tadi. Setiap 100 tahun Nabi SAW bagi tahu akan ada pembangkit mujadid, pembangkit balik agama. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh bersama dengan dia. Walaupun ada rentasan lautan salji, pergilah bai'ah dengan dia. Pergi, Rasulullah kata. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat bai'ah dengan dia, ataupun kita dapat bersama menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan supaya kita dapat buat dengan penuh keikhlasan, penuh dengan kita punya kekhusyukan. Jadi hilang keakuan diri kita. Kita berjuang tu sampai hilang keakuan diri. Kita tak memerlukan pujian. Kita ni mati syahid, bukan tujuan kita nak bangga pada orang bila kita mati. Nanti orang kata kita mati syahid. Tak. Kita tak ada ke situ. Ala tuju kita ilahi anta maqsudi wa ridhaka mahabbatan. Ridha Allah. Jadi bukan ridha Allah tu bukan kita yang berperang, tetapi Allah lah. Dan bukan Allah yang bukan kita yang membunuh, tetapi Allah lah yang membunuh, menggerakkan semua dia. Kita tak ada mengaku dah kita. Itu yang dikatakan ahsanu amalah, sebaik-baik amal-amal kita. Ini peluang kita untuk penghujung zaman ni, mudah-mudahan kita sama dapat bersama dengan khalifah kita yang iaitu Imam Mahdi alaihissalam, insya-Allah ketemu cicit-cicit Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sama-samalah. Tak lama lagi keadaan ni akan berlaku. Jadi kita harapkan, mohonkan kepada Allah. Jadi tandanya bila dah mohon, kita betul-betul menterapkan ilmu tauhid ni betul-betul. Kadang tak ada cukup ilmu tauhid ni, tak betul kita ilmu mengenal diri, mengenal Allah, kita tak mampu nak bersama dengan Imam Mahdi. Sekarang pun kita tak belajar kenal diri, hancur kita dah. Jadi kita belajar ni, kita kuat. Bila Imam Mahdi datang pun Allah bagi kekuatan untuk kita bersama dengan dia berjuang. Tapi kalau tak ada ilmu kenal diri, kenal Allah, macam mana nak cakap? Ilmu tauhid, macam mana? Dia tak boleh. Dia akan pilih betul-betul orang yang betul-betul ada ilmu kenal diri, kenal Allah baru. Yang solat istikharah dia, solat tahajud dia tiap-tiap hari tak berhenti. Betul-betul dia nak berdoa supaya umat ni dapat selamat. Umat Islam ni kan, dia doa menangis-nangis. Awal-awal lagi dia dah, sebelum Imam Mahdi lagi dia watak dia tu watak dapat hidayah dan nak beri hidayah. Watak dia lah begitu awal-awal lagi. Apalagi bila Imam Mahdi bawa tu nanti dapat petunjuk, Imam Mahdi dapat petunjuk dan melakukan apa yang petunjuk yang dia dapat tu tadi, memberi petunjuk. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan peringatan ni kita bertambah kukuh lagi. Bertambah ke depan ni bukan kita dengan keakuan kita, ke depan kita ni dengan keakuan keesaan dia. Dia yang menghadap. Masa ni dia
Dia yang tahu menentukan, jadi kita serahkan yang pada Maha Sempurna menentukan ke depan kita. Jadi jangan kita risau baik ke buruk, susah ke senang. Ya risau kita tak rasakan Allah. Kita nak betul-betul rasakan Allah betul-betul. Itu paling mustahak. Kalau tak rasakan Allah, itu azab yang paling berat. Itu kerugian yang paling besar. Kita kena buat gitu dalam hidup itu. Hargai Allah tu lebih daripada yang lain. Yang lain tu sekadarnya. Tapi Allah tu jangan sampai tak ada. Jangan sampai kita lupa. Itulah pegangan-pegangan para Rasul, para Nabi, para wali-wali Allah. Mereka ni tak mampu apa-apa, serah diri pada Allah dan sentiasa rasa yang ada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Teruskan. Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, pada petang ini dapat sekali lagi kita bersama untuk membuat rakaman talk kenal diri kepada Allah. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Syekh kita yang dapat meluangkan masa hari ini untuk meneruskan talk kita. Dan bagaimana yang dikatakan tadi, kita harus memperkukuhkan kita punya keyakinan agar meninggalkan keakuan diri dan hanya mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perkara ini yang memang penting sekarang untuk kita memperkukuhkan keyakinan bahawa segala yang ada di bumi ini adalah tertakluk kepada takdiran Allah Subhanahu Taala. Dia lah yang mentadbirkan akan sekalian alam. Masuk diri kita ni segala yang berlaku, akan berlaku dan telah berlaku semua atas kehendaknya. Kita hanya sebagai pelakon dan pemegang skrip yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berharap agar kita istiqamah, sekali lagi memohon agar kita benar-benar istiqamah atas jalan ini, kerana bagaimana dimaklumkan masa lalu suntuk untuk kita berjuang dan memahami. Hanya orang yang benar-benar memahami akan prinsip ini akan dapat selamat dunia akhirat, insya-Allah. Jadi berbalik kepada apa yang saya tekankan tadi juga berkenaan dengan adab terhadap wali-wali Allah. Bagaimana di luar tu kadang-kadang pengalaman saya, kita banyak berjumpa orang dan ada kalanya orang tu macam kita nampak macam tidak seroman. Jadi pada kita yang belajar kenal diri, kenal Allah ni, harap dapat menjaga disiplin dan adab apabila berjumpa dengan orang sebegitu, supaya kita tidak dengan sewenang-wenangnya untuk mentafsirkan pada pandangan mata kasar kita siapa. Dan kita pun tidak mengetahui dibimbangi orang itu adalah wali Allah. Dan bagaimana Syekh beritahu, kalau kita ada prasangka yang tidak baik, maka kita seumpama macam memusuhi beliau, umpama macam kita memusuhi Allah gitu. Dan kita khawatiri Allah akan memberi balasan pada kita kerana tidak menghormati orang-orang yang sebegitu. Jadi pesan pada diri saya dan agak lebih berwaspada, sebab kita belajar kenal diri dan kenal Allah, dan kita harus lebih beradab terhadap perkara-perkara tersebut, insya-Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada ucapan teman kita adalah khatir Rabbani, kalimat kudus, kalimat Rabbi. Kita sama-sama lah mengesahkan Allah, berjuang bersama-sama. Daripada sekarang ini kita berjuang jadi Ansarullah, berjuang Allah. Kita jadikan diri kita gitu, insya-Allah. Sama-sama kita bila datang kedatangan Imam Mahdi yang nanti kita tidak panik, sebab kita dah bersedia untuk jadi tentera berjuang Allah. Jadi sebenarnya itulah hal tuju kita, untuk menceritakan apa yang Allah SWT ceritakan
pada diri kita ini adalah cerita dia. Diri semua yang ada ni adalah cerita dia, tidak lain. Jadi kita bawa lah watak apa yang Allah Ta'ala suruh ceritakan tentang diri dia, bukan cerita kita. Jadi duduklah di situ, insya-Allah kita akan berada dalam lindungan ataupun benteng Allah SWT. Sama-sama kita, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum dalam menyampaikan saya ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.